untuk jawab test yang ketiga minggu depan. Hari Khamis ni lah. Hari Khamis depan lah. Hari Khamis depan kita akan adakan test yang ketiga. Test yang ketiga ni dalam bahasa Arab. Soalannya subjektif. Ada 5 soalan. Ada 5 soalan, soalannya objektif. Soalannya subjektif. Nanti anak jawab, boleh tulis ataupun boleh tarik melalui klip lah. Kalau tulis dalam klip selalu boleh jawapan dia, tarik di klip selalu boleh jawapan dia, ataupun tulis di kertas, kemudian di PDF kan dan dihantar lah. Nanti tapak ni anak akan buat lah, insyaAllah. Makna al-kalimah as-saniyah wa hiya syahadatu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna kalimah yang kedua, iaitulah penyaksian bagi Rasul. Penyaksian bagi Rasul, dan itulah penyaksian bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, dan aku nak saksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Okey, makna al-kalimah as-saniyah hiya syahadatu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, bahawa sesungguhnya, ini makna kepada kalimah yang kedua, kalimah syahadat. Jadi kita boleh faham sebelum daripada ni perbincangan kita tentang kalimah syahadat yang pertama, iaitu la ilaha illallah. Di situ ada perbincangan tentang zat Allah, ada perbincangan tentang sifat-sifat Allah, ada perbincangan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak bincang tentang kalimah yang kedua, iaitu Muhammad Rasulullah. Wa annahu ba'athan nabiyyal ummiyya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ba'athan nabiyya, dia telah mengutuskan an-nabiyya, nabi, al-ummiyya, nabi yang ummi. Ummi ni nabi yang tidak tahu membaca dan juga menulis. Tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, yang menjadi sifat bagi dia Nabi ni bukan sifat kehinaan, tapi sifat kemuliaan. Sebab Nabi tak perlu kepada membaca dan menulis, kerana Nabi adalah, orang kata, ibu kepada segala ilmu. Kita perlu kepada membaca dan menulis, sebab membaca dan menulis itu adalah jambatan untuk kita sampai kepada ilmu. Dan Nabi dia tak perlu jambatan dah, sebab dia tu ibu kepada ilmu. Apa perlunya dia boleh membaca dan juga menulis. Itu antara hikmah kenapa Nabi ummi. Ummi Nabi itu bukan ummi yang hina, yang menunjukkan kepada kedudukan yang rendah, tapi menunjukkan kepada ketinggian. Al-Qurashi, Qurashi dengan makna berbangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ni, Quraisy tu sebenarnya keturunan Quraisy. Orang panggil zuriat Quraisy. Quraisy ni siapa? Quraisy tu ialah An-Nadru ibnu Kinanah. Quraisy tu adalah An-Nadru ibnu Kinanah. Quraisy adalah An-Nadru ibnu Kinanah. Kalau ditanya Man huwal Quraisy? Jawapan dia mana? Jawapan dia An-Nadru ibnu Kinanah. Dan An-Nadru bin Kinanah ini, zuriat dia dipanggil sebagai zuriat Quraisy. Sebab Quraisy itu gelaran kepada An-Nadru bin Kinanah. Nadru bin Kinanah, dia ada anak seorang, nama dia Malik. Malik. Dan Malik dia ada anak seorang, namanya Fihir. Kerana Nadru bin Kinanah, Quraisy ini, dia tidak ada zuriat melainkan melalui Malik, dan Malik pula tidak ada zuriat melainkan melalui Fihir, maka Fihir juga dipanggil sebagai Quraisy. Kalau An-Nadru tu maknanya Quraisy Al-Akbar, Quraisy yang paling besar. Fihir bin Malik itu dipanggil Quraisy Al-Awsat, Quraisy yang duduk di tengah-tengah. Quraisy yang duduk bawah lagi iaitulah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Ini semuanya adalah moyang kepada baginda Nabi. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin apa lagi? Sehinggalah bin An-Nadru bin Kinanah.
Nadru bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengar tak suara Ana ni? Ke Ana cakap seorang je? Boleh tak? Boleh. Boleh Ada putus-putus tak? Tak ada, tak ada. Ada Okey. Nabi kita iaitulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Siapa di situ, kebanyakan ulama kata wajib kita kena tahu. Kalau kita tak hafal yang tu, hukumnya berdosa. Kena ingat tu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Situ kena ingat. Sekurang-kurangnya nasab Nabi kita kena ingat sampai ke Abdul Manaf. Bin Qusay. Qusay ni dinamakan dengan Quraisy Al-Asghar. Sebab di kalangan anak cucu Quraisy Al-Akbar dan Quraisy Al-Awsat, Qusay bin Kilab inilah yang paling terkenal. Dan itu Qusay ini dipanggil sebagai Quraisy Al-Asghar. Quraisy. Mana kalau kita kata keturunan Quraisy, keturunan Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini orang panggil Qusay Al-Awsat. Quraisy Al-Awsat. Bin Fihir bin Malik bin Nadru bin Kinanah. An-Nadru bin Kinanah itu dia Quraisy Al-Akbar. Dialah orang yang pertama yang digelar dengan ku Quraisy. Keturunan dia orang panggil keturunan ku Quraisy. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adi bin Adnan. Ini nasab Nabi yang disepakati oleh ahli-ahli nasab dan diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun selepas daripada tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Cuma yang nyata Sayyidina Adnan itu dia berketurunan Nabi Allah Ismail, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.